barisan EJK imamnya Bilal Siap dan seluruh EJK Surau. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah izin, kurnia dan keizinan dan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat bertemu pada hari ini. Pada kesempatan hari ini kita sambut hari kemerdekaan negara kita. Alhamdulillah tuan-tuan, dah ke 63 tahun kita sambut, dah 3 kali dah kita sambut kemerdekaan ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sambutan kemerdekaan kita itu bukan hanya sekadar laungan merdeka sahaja, akan tetapi di sebalik laungan tersebut ada maksud-maksud lain yang dapat kita ambil pengajaran betapa besarnya erti merdeka sebagai seorang hamba, merdeka daripada penjajahan, merdeka dari segi akidahnya, merdeka dari segi pemikiran dan sebagainya, insya-Allah. Pada malam ni insya-Allah saya dihubungi oleh EJK Surau. Panjang ceritanya tuan-tuan, panjang ceritanya. Tanya bila saya kosong, saya pun bagi jadual. Kebetulan pula surau tak kena dengan tarikh kosong saya. Kemudian saya pun kata tak apalah, insya-Allah hari Isnin minggu kelima ni saya free. Kalau kata nak jemput bolehlah, insya-Allah. Sebab kebetulan tuan-tuan surau ni free hari Isnin. Saya Isnin penuh Melaka tuan-tuan. Saya dekat Semenyih ni, kuliah saya paling dekat kat sini Taman Semenyih Indah. Satu lagi Sungai Purun. Sungai Purun. Ikhlas solat Jumaat. Jadi sini biasalah duk pusing-pusing tiap-tiap minggu tuan-tuan. Kat Sungai Purun 2 kali sebulan, di Semenyih Indah sekali sebulan. Tempat ni dah selalu duk pusing tuan-tuan, tu tak risau tu. Tak sesat lah tuan-tuan sini. Alhamdulillah. Cuma di sininya kali pertama lah masuk di sini tuan-tuan. Baik. Antara tajuk yang minta saya, dia kata umum tapi slash istiqamah. Jadi saya nak ambil macam mana tuan-tuan? Umum slash istiqamah. Jadi saya ambil hak slash lah. Hak umum kita biar tuan-tuan. Hak istiqamah tu saya ambil. Tajuk diminta untuk kita ulas pada malam ni, kongsi dengan tuan-tuan berkenaan tajuk istiqamah. Yang mana istilah istiqamah ni atau perkataan istiqamah ni dah jadi satu perkataan yang dah biasa kita dengar sekarang ni. Selalu sangat kita dengar istiqamah. Apa sebenarnya yang istiqamah ni? Apa sebenarnya? Apa kaitan dengan kita sebagai hamba Allah istilah istiqamah ni? Itu kita kena faham juga tuan-tuan. Jangan kita tahu sebut saja istiqamah. Kita kena istiqamah. Apa maksud istiqamah? Apa kaitan kita sebagai hamba Allah dengan kalimah istiqamah tersebut? Baik tuan-tuan. Saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam surah Hud ayat 112. Allah Taala sebut fastaqim kama umirtu. Fastaqim kama umirtu, maka istiqamahlah kamu sebagaimana yang aku suruh kamu istiqamah. Fastaqim kama umirtu, lalu dalam terjemahan tafsir Al-Quran, terjemahan Al-Quran, bukan tafsir, terjemahan. Istiqamah itu disebut sebagai bertindak luruslah. Bertindak luruslah sebagaimana yang diperintahkan olehku. Baik, apa maksud lurus tersebut? Tuan-tuan sebut dalam bacaan Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus yang tuan-tuan minta dalam Al-Fatihah? Apa yang tuan-tuan minta dalam Al-Fatihah tu? Ihdinas siratal mustaqim. Tiap-tiap kali tuan-tuan sembahyang, kalau 4 rakaat, 4 kali tuan-tuan minta ihdinas siratal mustaqim. Kalau 2 rakaat, 2 kali tuan-tuan minta. Tak pernah pun dalam sembahyang tuan-tuan 1 rakaat tuan-tuan tak sebut ihdinas siratal mustaqim. Kalau tak sebut sekali, sah tak sembahyang kita? Tak sah tuan-tuan. Mesti sebut ihdinas siratal mustaqim. Jadi soalan yang saya nak lemparkan yang pertama, apakah jalan lurus yang tuan-tuan minta pada ihdinas siratal mustaqim tu? Hujungnya selepas tu tuan-tuan baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu maksudnya jalan yang lurus. Mereka jalan-jalan yang telah siratal ladzina an'amta alaihim, yang telah pun kamu berikan nikmat kamu ke atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan orang yang kamu marah, kamu murka. Waladdallin, bukan orang-orang yang sesat.
Maksudnya kita nak jalan yang lurus ni, jalan yang betul, yang mana telah pun dibuat, dilalui oleh orang-orang sebelum kita. Ihdinas siratal mustaqim tu, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang mana mereka-mereka yang telah pun kamu beri nikmat ke atas mereka. Maksudnya istiqamah ini ataupun ihdinas siratal mustaqim ni, kita nak istiqamah, kita kata kita nak istiqamah ini adalah istiqamah sebagaimana yang telah dibuat oleh mereka-mereka sebelum kita. Itu yang pertama kita kena faham. Bukan istiqamah ni bukan benda baru. Maksudnya di sini kita kena faham istiqamah ni bukan benda baru. Bukan satu konsep baru, bukan satu perkataan baru, bukan satu idea baru. Istiqamah ni dah lama dah. Kita dah minta tiap-tiap kali kita sembahyang, minta jalan yang lurus, jalan yang orang-orang yang telah kamu beri nikmat. Kita tak mahu orang sesat, tak mahu orang yang kamu murka. Tinggi ke tuan-tuan? Sebab rasa dekat tu semangat sikit tuan-tuan. Kalau selalu surau-surau dia duduk jauh-jauh tuan-tuan. Ni hari ni rasa dekat, semangat sikit tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, maka istiqamah ni kita kena faham, bukan kata benda yang baru kita buat, tetapi istiqamah ini ialah apa yang telah pun dibuat oleh hamba-hamba Allah, yang telah diterima amalan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama kita kena ingat. Baik tuan-tuan, dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Surah Fussilat ayat yang ke-30 hingga 32. Surah Fussilat ayat 30 hingga 32. Apa maksudnya? Sesungguhnya orang yang berkata kepada Allah, yang berkata bahawa adalah Tuhan kami semua, kemudian mereka bertindak lurus ataupun berpendirian teguh, istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun ke atas mereka dan malaikat ini berkata, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Apabila kamu beriman pada Allah dan kamu telah buat sebagaimana yang dituntut dibuat pada kamu sebagaimana hamba-hamba Allah sebelum ni, kamu jangan takut, kamu jangan bimbang. Orang keji, orang cela, orang hina, orang lawan, orang tindas, kamu jangan bimbang. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Takut apa? Kamu takut hilang kuasa, kamu takut hilang kedudukan, kamu takut orang tak hormat kamu, kamu takut orang tak nak berkawan dengan kamu, jangan takut. Jangan bimbang. Wa ubshiru, Allah Ta'ala sebut, sampaikan berita gembira kepada mereka ini, bil jannah, mereka akan dapat syurga. Baik tuan-tuan, kita hidup atas muka bumi ni tuan-tuan, kita nak kumpul harta dunia banyak mana tuan-tuan? Banyak tak tuan-tuan nak kumpul harta dunia? Seronok tak tengok dalam akaun bank harta kita banyak? Seronok tak tuan-tuan? Nampak tak seronok belaka seorang ni? Nampak ya tak ya? Seronok tak pergi bank, buka masuk, kad tu masuk tekan nombor PIN, cek baki, banyaknya kosong. Itu dia. Belakang ni banyaknya nombor. Hak paling kita bimbang, kosong depan. Bimbang selalu. Kosong depan bimbang. Kosong belakang banyak tak apa tuan-tuan. Seronok kan? Seronok tuan-tuan. Baik, kita seronok begitu. Sebab kita nampak. Kita buat kerja, kita meniaga, orang bayar masuk dalam akaun kita, nampak tak? Nampak seronok tuan-tuan. Tapi masalahnya kita berniaga dengan Allah tak nampak. Itu masalah. Kita ni umpama duduk atas muka bumi ni sedang berurus niaga dengan Allah. Kita kena letak macam tu. Tuan-tuan berniaga dengan sesama manusia. Kalau tuan-tuan jual barang, nak tak rugi? Tak nak. Untung tentu sekali kita nak. Kalau barang tu tak laku sekalipun, tuan-tuan jual, mesti sekurang-kurang balik modal. Sekurang-kurang balik modal. Minyak keretanya, cah tu, cah ni, kira-kira belakang ni, tak boleh untung banyak pun, sekurang-kurang baliklah modal. Itulah perniagaan kita dengan Allah. Tak boleh banyak, kena balik modal.
Tapi balik modal selamat ke tidak? Belum selamat sebab balik modal je. Balik modal sahaja. Disebabkan kita tak nampak adakah kita balik modal, adakah kita rugi, adakah kita ni untung, maka disebab tu kadang-kadang kita buat ni ibadah kita kadang-kadang rajin, kadang-kadang tak rajin. Tapi kalau kita berniaga, tahu barang tu laku, seronok duk jual barang tu je tuan-tuan. Barang tu je jual tuan-tuan. Contoh musim sekarang ni, hari ni hari Merdeka. Duk jual apa tuan-tuan? Tudung Merdeka belakang. Betul tak tuan-tuan? Orang perempuan pakai tudung Merdeka belakang. Tudung bendera tuan-tuan. Budak-budak pakai baju bendera tuan-tuan. Sebab hak laku benda tu. Pakai jual benda tu. Pergi masuk kedai mana-mana pun ada belakang tuan-tuan. Sebab benda tu laku. Jadi begitulah juga sepatutnya kita buat urus niaga kita dengan Allah Ta'ala. Apa yang laku di sisi Allah, hak tu kita kena jual. Faham tak tuan-tuan maksud saya? Bukan nak jual pada Allah. Apa yang laku di sisi Allah? Apa yang paling laris di sisi Allah? Yang paling laris di sisi Allah, apa dia? Hak tu hak kita kena pergi. Bawa pada Allah. Ini benda hak laris, ini benda hak laris, ini benda hak laris. Ini maksudnya alla takhafu wa la tahzanu. Apabila kamu istiqamah, kamu jual benda yang laris pada Allah, jangan bimbang. Manusia tak suka, Allah akan beli. Wa ubshiru bil jannah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka ini akan dapat syurga allati kuntum tu'adun, sebagaimana yang mereka telah dijanjikan syurga. Jangan bimbang. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala sambung, kami yakni Allah menjadi pelindungmu semua di dalam kehidupan dunia dan hari kemudian. Jangan bimbang. Tak pergi dalam lagi, ni sebagai mukaddimah supaya tuan-tuan nampak dulu kepentingan istiqamah tu apa, matlamat kita dalam istiqamah tu. Belum cerita lagi maksud istiqamah apa ni tuan-tuan. Istiqamah maksud dia nanti isyak baru kita cerita. Baru tuan-tuan kata ni balik hari ni sekurang-kurang bawa masuk istiqamah. Kalau cerita awal-awal balik sekarang tak ingat dah. Ceritakan tak saja tuan-tuan ya. Baik. Maka jangan bimbang, kami awliya akan jaga mereka di dunia, pelindung mereka di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, di akhirat nanti apa sahaja yang hati mereka nak, mereka akan dapat. Dunia tuan-tuan tak dapat. Di akhirat Allah Ta'ala beri belaka tuan-tuan. Tak dapat dunia ni, tak ada apa-apa dapat dunia. Apabila kita buat, kita jual beli dengan Allah, ada untung ke? Kadang-kadang tak ada untung tuan-tuan. Tak ada untung dunia. Apa untungnya tuan-tuan? Contoh, tuan-tuan mari berjemaah di surau ni kan. Contoh lah. Ini bahasa kasar sikit, contoh kasar sikit. Tuan-tuan mari di surau ni kan. Ada untung tak? Tak untung tuan-tuan. Bahkan rugi. Kenapa saya kata rugi? Pakat bawa barang belaka makanan tadi nampak. Bawa semua tuan-tuan. Modal tu. Ada bawa buah, nampak buah apa? Buah anggur pun ada. Rezeki malam ni makan anggur kita. Nasi bungkus ada. Ada tengok 2-3 bekas bawa tu. Benda tu tak pakai modal ke? Pakai modal belakang kan? Ke dia mari tiba-tiba nak mari surau, buka pintu, ada depan pintu. Tak ada tuan-tuan. Mesti kena beli. Beli pakai duit dah. Pakai duit. Duit tu tuan-tuan dapat daripada mana? Surau bagi ke? Surau tak bagi. Surau tunggu je. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Untung ke rugi dari segi pandangan dunia? Rugi. Rugi tuan-tuan. Tapi dari segi akhirat, tak rugi tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang urus niaga kita di dunia ni, urus niaga dengan Allah, kita nampak kita rugi. Mari dari segi masa pula tuan-tuan, mari masa daripada maghrib ke isyak. Kalau duduk di rumah sedap apa tuan-tuan, duduk baring, anak-anak, cucu ada kan. Tuan-tuan ni pikat cucu-cucu ada di rumah kan, duduk main dengan cucu, betul tak? Seronok tuan-tuan. Lepas tu makan dengan isteri apa semua, rehat, tengok TV, tengok berita, seronok tuan-tuan. Tak ada penat. Duduk sini mana boleh duduk elok tuan-tuan. Nak baring tak boleh sini. Mata lali, berat macam mana pun tak ada seorang pun baring dalam surau ni. Tak berlaku lagi.
Walaupun tersengguk hangguk lebih pada ustaz, dia punya hangguk lebih pada ustaz. Ustaz kuliah bukan kata buat tahlil. Kalau tahlil hangguk kuat benar sabah tuan-tuan. Kalau tahlil hangguk kuat tu benar sabah, kuliah hangguk kuat tuan-tuan. Baik. Baik. Mana kita kadang-kadang kita tengok urus niaga ni memenatkan, merugikan. Bulan puasa tuan-tuan. Penat bulan puasa ni tuan-tuan. Bangun sebelum subuh. Ya, orang perempuan lagi penat. Bulan puasa orang perempuan paling penat. Bangun nak sahur kena masak dah. Kena panaskan lauk. Hak sejuk-sejuk suami tak mau. Suami pula ngada-ngada. Dia sendiri tak pernah pun bangun panaskan lauk. Tahu kejut dia. Kejut pandai. Bangun ya, bangun. Dah nak sahur dah. Dia sendiri sambung tidur tu masalah kan. Kejut orang rumah, bangun orang rumah, masak gitu gini, pam sudah masak, pergi kejut ayah kamu, baru kejut ayah makan. Buka puasa lagi penat orang perempuan. Dah lah 1 hari tak makan, buka puasa dia kena masak lagi tuan-tuan. Masak 1 hari, stres tuan-tuan. Tuan-tuan sedar ada isteri tuan-tuan stres setiap kali bulan puasa. Kenapa stres ustaz? Nak fikir menu apa tiap-tiap hari. Betul tak puan-puan? Fikir menu. Hari ni masak apa? Esok nak masak apa? Lusa nak masak apa? Orang rumah saya, bulan puasa dia lama dah ni cerita lama tuan-tuan. Dia beli satu buku. Menu masakan 365 hari. Oh, bagus tuan-tuan. Pendek kata setahun tu tak berulang lah lauk yang sama tuan-tuan. Pendek kata lah. Tapi hak panjangnya hak sama tuan-tuan. Hak panjangnya 365 simpan cantik-cantik tuan-tuan. Mungkin 2-3 bulan buka sekali. Kalau kita fikir masa mula-mula beli 365 hari menu tuan-tuan, agak-agak berulang tak? Tak berulang tuan-tuan. Orang perempuan penat. Baik. Kepenatan hak kita buat ni urus niaga kita dengan Allah, janji di dunia ke? Tak, Allah tak bagi dunia. Tak ada pun seorang lepas pada habis bulan puasa masuk raya pergi tengok bawah katil dia, bawah bantal dia, oh ada duit balasan, tak jumpa lagi. Tak ada lagi. Hak lagi penat nak raya langsir nak tukar baru. Hak ni penat orang lelaki sikit lah. Orang lelaki penat sikit lah. Sampai je dekat raya suami-suami ni tak berapa nak bercakap dengan isteri. Kalau buat-buat baik letih lah tuan-tuan. Orang perempuan ni pantang kalau kita buat baik tuan-tuan. Malam-malam buat baik, peluk-peluk, esok lah kita tukar langsir bang. Oh, sebab tu Nabi ajar 10 malam yang terakhir tu suruh ikat kain. Bulan Ramadan tu ada sebab tuan-tuan, supaya isteri tak minta langsir baru. Ni kalau malam 10 malam terakhir duk peluk bini, esok bini minta langsir baru. Letih selalu kita. Lansir baru, mesin basuh pun minta hak baru. Apa kaitan mesin basuh dengan raya? Mesin basuh minta hak baru, TV minta hak baru, tak ada kaitan langsung. Tu okey lagi, kereta minta hak baru raya. Nasib baik tuan-tuan tak jawab. Abang pun nak minta hak baru juga ni. Hak raya. Raya. Kalau tuan-tuan jawab gitu, baik tuan-tuan. Saya gurau tuan-tuan. Gurau. Baik. Maka jangan bimbang. Sebab apa Allah Ta'ala sediakan di akhirat nanti, apa saja yang kamu rasa nak di muka bumi ni, terlintas hati kamu dapat. Fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam itu semua apa yang kamu minta, yang kamu nak akan dapat. Nuzulan min ghafurur rahim. Semua ni diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hidangan daripada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik tuan-tuan. Maka yang boleh kita maksudkan, yang boleh kita maksudkan dengan maksud yang kita sebut sebagai istiqamah ini, bahasa mudahnya ialah disebut sebagai teguh dalam ibadah, teguh dalam perbuatan kita, yakni untuk menegakkan agama Allah. Sebab tu kalau kita sebut istiqamah ni, dia tak boleh hanya perbuatan luaran sahaja. Dia akan melibatkan amalan hati, dia akan melibatkan amalan lisan, dia akan melibatkan amalan anggota badan. 3. Baru selaras istiqamah. Kalau tuan-tuan hati tuan-tuan tidak lari daripada Allah, tak terusik, teguh, tapi tuan-tuan mulut tak boleh nak sebut, anggota tak boleh nak buat, nak tunjuk yang kawan kamu ni betul-betul takut pada Allah, maka jangan kata kamu istiqamah.
Kalau mulut kamu, Masya Allah, kamu zikir hebat, kamu cakap pasal agama, kamu baca Quran hebat kan? Tapi hati kamu tak terikat dengan Allah. Kamu tak buat dari segi perbuatan ibadah-ibadah, sama ada sunat, sama ada wajib, sama ada adab, kamu tak buat. Kamu jangan cerita istiqamah. Kamu rajin sembahyang sunat, kamu gitu gini, perbuatan bagus tuan-tuan, tetapi sampai pada peringkat mulut tak berani nak menyatakan tentang kebenaran Islam, jangan cerita istiqamah. Jangan tuan-tuan. Sebab contoh seorang sahabat yang istiqamah. Contoh, sahabat semua istiqamah, tapi nak ambil seorang contoh sebagai panduan kepada hidup kita. Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab ni tuan-tuan, dia masuk Islam dalam kategori orang antara orang awam. Dalam setengah riwayat kata dia orang yang ke-40 daripada golongan lelaki. Setengah riwayat kata 45. Peringkat awal tuan-tuan masuk Islam. Baik. Dari segi hati dia masuk Islam, dia berubah daripada bukan Islam kepada Islam, beriman kepada Allah. Hati dia jelas. Dia nak, dia cari. Daripada bencinya kepada Muhammad kepada kasih kepada Muhammad. Itu hati dari segi akidah. Pegangan hati dia. Mulut dia tuan-tuan, dia tunjuk. Ketika mana hijrah tuan-tuan. Ketika mana orang lain semua dah hijrah, tinggal giliran dia nak hijrah. Dia naik kuda, duduk depan Kaabah, tunuh pedang, bawa pedang, tunjuk. Mana-mana lelaki, mana-mana ayah yang nak anak dia jadi yatim. Mana-mana anak yang nak dia ayah dia kehilangan anak. Mana-mana suami yang nak isteri dia jadi janda. Mari jumpa dengan aku sekarang. Aku nak hijrah. Mari sekat aku hijrah. Maksud dia, siapa mari aku tebah. Siapa berani sekat aku hijrah, aku tebah. Mulut dia sebut. Dia sebut secara ni. Tuan-tuan pula kata, kenapa Nabi tak buat begitu? Dia kena faham tuan-tuan. Kalau Nabi buat gitu, tiba-tiba orang pergi sungguh, berlaku apa-apa pada Nabi, Islam ni berkembang ke tidak? Tak, habis. Tapi kalau berlaku sesuatu pada umat, tak ada masalah. Sebab Nabi selamat. Ini kita kena faham. Jangan pula kata, Umar lebih berani daripada Nabi. Jangan tuan-tuan. Dia ada dari segi taktikal dia di situ. Baik tuan-tuan. Dari segi mulut dia sebut. Dari segi perbuatan dia buat pada orang lain dan pada diri dia. Apa dia buat pada orang lain? Mana-mana sahabat yang dia hantar sebagai wakil, disebut amir ataupun governor ke negeri lain. Dia cek dulu. Contohnya, antara sahabat yang dilantik menjadi governor, Abu Hurairah. Dia lantik Abu Hurairah, hantar pergi jadi governor. Dia cek dulu ada berapa helai pakaian Abu Hurairah sebelum pergi. Dia cek. Cek harta dia ni. Banyak mana ada harta dia sebelum dia pergi jadi governor. Balik nanti dia cek pula, balik kamu ada berapa helai. Kalau kamu pergi dulu 2 helai, balik mesti juga 2 helai. Mau tak tuan-tuan kerja dengan Umar? Mau tak tuan-tuan? Governor ni wakil tuan-tuan, wakil kerajaan. Wakil kerajaan pergi baju 2 helai, kalau kita 2 lori balik. Betul tak tuan-tuan? Pergi dulu 2 helai, balik 2 lori. Umar tak, Umar cek. Pergi 2 helai, balik mesti 2 helai. Ataupun lebih baik tinggal selai. Itu syarat Umar bagi. Umar buat begitu tuan-tuan. Sebab apa? Dia tak nak pegawai-pegawai ataupun orang yang dia lantik jadi gubernur, jadi amir, wakil kepada dia, orang yang korup. Macam tu sekali. Hebat dia pesan pada para sahabat. Jadi kalau dia pesan pada para sahabat, dia sendiri buat macam mana, setakat mana perbuatan dia. Baik, satu kisah berlaku tuan-tuan. Satu hari orang Mesir ni, kerajaan Mesir bagi hadiah kepada Amirul Mukminin Umar ni, dalam bentuk atar, yakni bauan dalam bentuk tong bongkah. Kan kalau kita pergi kan, dulu ada bahan atar dalam ketul-ketul tu kan, pakai baju buat macam tu kan. Sekarang banyak kan air tuan-tuan, ibu tu dia beri dalam bentuk bongkah ni, minyak wangi dalam bentuk bongkah. Balik rumah dia, dia pun pesan pada isteri dia. Dia kata pergi cari seorang wanita yang boleh memotong bongkah ni, potong-potong kecil-kecil untuk diagihkan kepada penduduk Madinah. Cari, aku akan upah dia. Maka jawab isteri dia, tak payah bang, tak payah cari orang lain, saya boleh tolong potong. Isteri dia sanggup tawar diri tanpa perlu dibayar.
Baik, maka satu hari itu isteri dia buat kerja potong tu lah. Dia keluarlah urus negara ni sebab dia Amirul Mukminin. Maka isteri dia potong, habis sampai petang dia balik. Balik je rumah, buka pintu, bau sedap rumah dia. Sudah. Rumah dia bau sedap. Isteri dia pun bau wangi. Tangan bau sedap, baju bau sedap, satu rumah bau sedap. Tanya Amirul Mukminin Umar ni, isteriku kenapa sedap sangat bau rumah kita hari ni? Jawab isteri dia, kan tadi saya potong bauan ni, bongkok bauan ni, tentu sekali melekat di tangan, tentu sekali melekat pada baju saya. Boleh tak melekat, tak menasabah tuan-tuan. Apabila melekat begitu, apa Umar buat tuan-tuan? Umar basuh semua pakaian hak isteri dia pakai. Umar basuh tangan isteri dia, bandikan isteri dia. Tak hilang lagi bau, ambil tanah serta dengan tanah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tadi bongkah tadi dia takut. Orang salah faham dia tak mahu Allah Ta'ala tanya di akhirat nanti, hak ni hak rakyat, kenapa kamu ambil pakai pada diri kamu? Padahal dia tak pakai pun, melekat secara tak sengaja pun dia takut tuan-tuan. Ini maksud dia tuan-tuan dari segi perbuatan. Kisah lain anak dia tuan-tuan. Satu hari Umar ni dia tengah bahagikan minyak zaitun. Dah daripada harta Baitul Mal dia ambil, agihkan kepada orang Madinah, bubuh dalam kendi, tuang. Orang datang bawa tuang. Dah habis kendi tersebut, dia letak ke tepi. Agak-agak minyak ni kalau dalam kendi letak ke tepi tu, dia habis dah tuan-tuan. Letak tu dia turun balik. Jadi kebetulan anak dia ada sebelah, anak lelaki dia ada sebelah. Habis je ayah dia letak je, dia pun letak tangan masuk, ambil sapu di kepala minyak tadi. Ayah dia dah bagi letak pula kendi lain, ambil sapu di kepala tuan-tuan. Baik, Umar tak perasan anak dia buat. Dia pun tertengok anak dia pandai tengok anak dia, rambut berkilat. Tu dia. Rambut berkilat, berminyak. Dia tanya, wahai anakku, kenapa kamu begini, nampak cemas semua ni? Macam mana jadi macam ni, rambut kamu kemas ni? Tadi ayah, hak lebih daripada minyak dalam bekas tu, saya ambil, saya sapu kepala saya. Hak lebih tuan-tuan, bukan ambil hak baru, hak lebih tuan-tuan. Hak dianggap dah habis dah, dia ambil sapu. Jadi terkejutnya Umar buat apa tuan-tuan? Umar panggil tukang gunting rambut, tukang cukur, suruh cukur kepala anak dia. Bayangkan tuan-tuan. Kenapa suruh cukur? Takut nanti benda tu jadi benda syubhah. Takut nanti orang kata Umar makan harta rakyat. Takut nanti di akhirat Allah Ta'ala tanya, wahai Umar, anak mengguna harta kerajaan, harta orang lain. Itu maksudnya dari segi perbuatan. Sampai begitu sekali dia buat. Bimbang tuan-tuan. Maknanya istiqamah ni dia kena buat. Hati tetap sungguh-sungguh. Mulut kena berani kata. Perbuatan kena tunjukkan kita ni Islam sungguh. Syair Islam begini. Inilah Islam. Jangan takut. Sebab kita tengok dalam Islam ni semua ada tuan-tuan. Lengkap tuan-tuan. Lengkap. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali tuan-tuan. Adab-adab. Kitab adab masuk tandah ada adab. Bangun pagi ada adab. Benda tu pun diajar dalam Islam. Apa tahu lagi dari segi pengurusan negara, ekonomi dan sebagainya diajar. Jadi tidak ada sesuatu pun yang boleh kita kata Islam tak cover. Islam cover belakang. Tunjuk tuan-tuan. Sekarang ni kena tunjuk. Sebab tuan-tuan ni seorang yang dari segi akidah, alhamdulillah. Dari segi kata-kata tuan-tuan tak berani hak sebut benda-benda syirik, tapi berani tak kita kata ini Islam, menunjukkan Islam, memperbahas, memperjuangkan Islam dari segi kata-kata. Kena berani tuan-tuan. Barulah benar kita ni mengaku kita ni seorang yang istiqamah. Jadi apa maksud sebenarnya istiqamah? Dah masuk separuh dah tuan-tuan, ni kena ceritalah maksud istiqamah. Baik, disebut maksud istiqamah ialah kalau kita mengaku kita beriman kepada Allah, maka janganlah kita segan berlaku benar dan jujur atas nama agama. Jangan segan, jangan takut nak berlaku benar, nak berlaku jujur, nak memperjuangkan, menyatakan, menunjukkan inilah Islam. Jangan takut, jangan segan.
Malu nak semayang depan orang ramai ni. Orang katakan nanti nak buat alim sangat. Jangan. Malu nak pakai telekong labuh ni. Nanti orang kata muslimah pula. Jangan takut. Sebab itu yang Islam suruh. Malu nak pakai jubah nak mari sembahyang. Nanti orang kata nak jadi ustaz pula. Apa pula ustaznya? Tak ada masalah. Pakailah. Malu aku nak mari awal, nak mari siap-siap surau ni, takut orang nanti kata berebut nak jadi siap pula. Apa cerita tuan-tuan? Tunjuk khidmat kita. Malu tuan-tuan, malu mari hari Jumaat, malu nak bagi orang nampak berapa kita sedekah, takut orang kata riak. Oh iyalah, dah kita sedekah RM1 memang tutup macam tu tuan-tuan. Tong lalu hari Jumaat kan. Letak RM1 tutup lipat tak lagi nampak tuan-tuan. Cuba 50 buat keluar daripada atas ni lipat. Slow sikit lipat. Kalau RM1 ni tutup tuan-tuan. Baik. Jangan takut, ada masa kita kena tunjuk. Ada masa kita kena sembunyi sedekah kita. Kenapa kita kena tunjuk? Nak tunjuk bahawa kita ni Islam, tak takut. Kita orang Islam tak takut miskin kerana sedekah. Kena tunjuk. Ada masa kita kena tunjuk, ada masa kita kena sembunyi. Kalau kita rasa mari perasaan riak, sembunyi. Tapi kalau kita rasa dengan kita tunjuk ni memberikan motivasi kepada orang lain, tunjuk. Tak ada masalah, memberi semangat. Baik, maka jangan takut, jangan segan untuk kita berlaku jujur dan benar pada agama. Misalnya memperjuangkan cita-cita Islam dengan sungguh-sungguh. Disebut dalam kitab yang saya ambil ni daripada kitab yang ditulis oleh Imam Imam Nawawi, Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin, dalam kitab Riyadhus Salihin sebut begitu. Contoh dia kata memperjuangkan cita-cita Islam dengan sungguh-sungguh. Apa cita-cita Islam? Nak tunjuk kepada semua orang lain bahawa Islam ni agama yang terbaik. Itu cita-cita Islam. Sebab tu Nabi daripada Mekah hijrah ke Madinah. Tujuan dia apa tuan-tuan? Supaya di Madinah orang boleh tengok inilah pentadbiran Islam. Nabi tak lari ke Madinah tuan-tuan. Ini silap juga, ada setengah orang sebut pelarian tuan-tuan. Macam-macam salah faham tuan-tuan. Nabi hijrah ke Madinah atas perintah Allah. Supaya apa? Kenapa Allah Ta'ala perintah sedangkan Nabi ni sayang dekat Mekah? Tuan-tuan tak sayang ke kampung halaman tuan-tuan? Tuan-tuan duduk sini, asal orang sini belakang ke ni? Tak kan? Kebanyakan orang perantau duduk sini. Kerja di sini, beli rumah di sini. Tapi dalam hati tuan-tuan, ada teringat tak kampung halaman? Ada tuan-tuan. Aku kalau boleh ada masa nanti tanah di kampung tu nak buat rumah kecil-kecil. Biasalah tu tuan-tuan. Macam saya orang Kelantan tuan-tuan. Walaupun beli rumah dekat sini, dalam hati tu ada tanah sikit ni, kalau buat rumah boleh juga dah. Kalau tua-tua nanti balik duduk kampung, orang kata macam tu. Ada tak perasaan tuan-tuan? Nabi sayang Mekah. Apa tak sayangnya? Di Mekah ada Kaabah. Di Mekah ada Kaabah tuan-tuan. Tentulah boleh tawaf, boleh buat rumah, boleh tawaf Kaabah dan sebagainya. Kalau pergi Madinah, boleh tak tawaf Kaabah? Tak boleh. Tapi Nabi tinggalkan juga. Kenapa Allah Ta'ala suruh? Supaya apa? Nak tunjuk ini adalah Islam. Macam mana cara nak tunjuk? Kena ada sebuah kerajaan. Kena ada sebuah pentadbiran. Maka itulah cita-cita Islam. Kena tunjuk Islam ini. Tunjuk cara pentadbiran Islam. Maka jangan hanya kita namakan diri kita sebagai seorang Islam sekadar pengakuan kosong belaka. Tetapi perlu bertindak dengan kebenaran selaku seorang Muslim. Itu yang dimaksudkan sebagai istiqamah. Yakni memperjuangkan cita-cita Islam dengan sungguh-sungguh. Kita ringkaskan tanpa rasa takut, tanpa rasa segan, tanpa rasa malu. Baik tuan-tuan. Dan seterusnya Allah Ta'ala sebut alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bimbang. Wa ubshiru bil jannah. Kamu dijanjikan dengan syurga. Baik tuan-tuan. Dalam satu hadis yang disebut oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Nabi SAW bersabda, maksudnya, wahai manusia, lakukan amalan mengikut keupayaan kamu. Apa yang kamu mampu. Kalau kamu nak menegakkan, memperjuangkan cita-cita Islam itu, setakat mana kamu mampu.
Kalau kamu mampu menunjukkan dari segi perpaduan orang Islam, tunjuk perpaduan orang Islam. Kalau kamu mampu dari segi nak tunjuk bagaimana solehnya orang Islam, tunjuk bagaimana solehnya orang Islam. Kalau kamu mampu nak menunjukkan bagaimana seorang Islam ni bersikap lemah lembut, tolak ansur, tunjuk setakat yang kamu mampu. Kalau kamu tak mampu nak merubah lagi, kamu tak mampu nak merubah orang jadi baik, kamu sendiri tunjuk kamu baik. Kamu dulu, kamu tak mampu nak ubah orang lain jadi baik, tapi kamu kena tunjuk hak mana kamu mampu. Maka kata Nabi, amalan mengikut keupayaan kamu. Sesungguhnya Allah tidak jemu sehinggalah kamu jemu. Allah tak jemu. Kata tadi, pengurusi surau ke? Pengurusi surau sebut tadi, ustaz, ginilah kita ni tak ramai. Jangan jemu, tuan-tuan. Jangan jemu. Mungkin malam ni tak ramai, kemudian orang kata, oh kita ni dah. Mungkin kerana usaha kita. Usaha kita buat. Allah Ta'ala pun redha dengan perbuatan kita. Allah Ta'ala petik je, jentik hati jemaah di sini, maka nak mari belakang. Tak cukup surau ni, tuan. Tak cukup ni. Adakah orang nak mari surau ni kerana daya usaha kita semata-mata? Tidak, tuan-tuan. Tuan-tuan berniaga kedai. Ada kedai sebiji. Niaga tak kira lah niaga apa sekalipun. Adakah orang beli pada kedai tuan-tuan tu kerana bagusnya kedai tuan-tuan, ataupun kerana Allah Ta'ala yang gerakkan hati dia untuk masuk kedai tu? Itu soalan dia, tuan-tuan. Kita SOP kena berhenti kot. Lajak sikit boleh kot. Sebab ada SOP 31 habis ni SOP baru dia in between kan. Baru nak mula muka surat baru ni in between. Lajak sikit boleh kot. Kita ambil 10 minit sedang elok terus. Iqamah terus. Tuan-tuan ada kedai berniaga, ibu-ibu orang berniaga. Agak-agak orang masuk kedai kita kerana comel kedai kita ke? Sedap makanan kita semata-mata ke? Ataupun yang menggerakkan hati orang tu masuk adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan sendirilah, tuan-tuan sendiri. Pergi mana-mana, pergi sini ada Tesco, ada apa, macam-macam kedai ada. Tuan-tuan duk lalu, depan tu biasanya dia ada kios-kios kan, orang ada berniaga kios-kios tu kan. Kedai-kedai hak dalam tu kan. Tuan-tuan nak masuk, nak beli, tuan-tuan. Kedai ni banyak, hak ni jual tudung, hak ni jual tudung, hak ni jual tudung. Dia tudung belakang. Hak ni jual selipar, hak ni jual selipar, hak ni jual selipar. Barang sama saja. Tapi kenapa tiba-tiba kita pilih daripada 3 tu salah satu? Siapa yang menggerakkan hati kita nak masuk kedai itu? Allah Subhanahu Wa Taala nak gerakkan hati kita. Sama juga macam usaha kita ni, tuan-tuan. Tuan-tuan buatlah program, buatlah apa semua. Jangan jemu, sebab Allah takkan jemu selagi kamu tak jemu pada dia. Allah tak jemu, tuan-tuan. Jangan bimbang. Yang kita di akhirat akan ditanya setakat mana usaha kamu. Allah Ta'ala tak tanya setakat mana berjayanya usaha kamu. Allah Ta'ala akan tanya usaha kamu setakat mana. Saya buat dah ya Allah, tapi orang tak mari saya pun boring ya. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Tak boleh. Mana jawab, saya dah buat sampai sedaya upaya saya buat. Orang tak mari itu kerana itu serah pada kamu ya Allah, kerana kamu yang memegang hati-hati manusia. Al-qalbu biyadir rahman yang qalibu kaifa yasha. Hati-hati manusia dalam genggaman Allah. Dia boleh balik ikut dia nak. Itu maksud dia. Baik. Maka sambung pada hadis tadi. Amalan yang paling Allah sukai ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Amalan yang berterusan walaupun sedikit. Faham? Bukan kata walaupun ringan, tetapi walaupun sedikit. Sikit je kita buat. Tapi hak sikit macam mana? Hak paling kamu mampu buat. Bukan kata hak paling ringan. Hak paling kamu mampu buat. Apa dia? Saya hak benda lain saya tak boleh nak buat, tapi malam saya boleh bangun qiyamul lail. Buat tu. Sebab orang lain tak boleh nak buat. Kalau kita kata saya sembahyang banyak dah, sembahyang subuh, sembahyang maghrib, itu ramai-ramai orang buat belakang. Sunat qabliyah saya buat, ba'diyah saya buat, tu ramai dah orang buat, tuan-tuan. Hak ramai orang hak lain tak buat, apa dia? Bangun malam orang tak berapa nak buat, tuan-tuan. Hak tu kita buat. Tiap-tiap malam kita buat, tuan-tuan. Sikit je kita buat, hak tu je. Hak lain tak banyak. Orang tak tahu pun tengah malam kita bangun, ada orang tahu tak ada, tuan-tuan. Kita buat tu.
secara berterusan. Baik, tak ada masalah. Alhamdulillah, sikit. Ataupun kita sedekah, tiap-tiap hari kita sedekah RM5. Kita dah azam dalam diri kita. Aku nak sedekah, tambah-tambah kita masuk tahun baru hijrah ni kan. Aku azam nak sedekah RM5 setiap hari. Aku akan cari orang untuk sedekah. Tiap-tiap hari mesti RM5. Kecil je tuan-tuan RM5 ni. Banding orang sekali sedekah RM10,000. Orang sekali sedekah RM50,000. Tuan-tuan niat dalam hati setiap kali mari surau aku nak masuk dalam tabung RM5 setiap hari. Setiap hari. Tak kira lah mari subuh ke apa, setiap hari mesti RM5 je. Tu je, kecil je tuan-tuan. Tapi payah tak? Payah tuan-tuan. Macam-macam alasan. Tertinggal beg duit lah. Balik karang rumah pesan suruh beli gula lah. Macam-macam tuan-tuan. Nak isi minyak motor lah. Macam-macam alasan. Itu alasan tu mari daripada mana? Itu dugaan daripada syaitan. Maka tuan-tuan, buat hak paling kita mampu buat. Tapi jangan ambil hak sikit. Hak paling kita mampu buat. Bukan hak paling rendah, hak paling mudah tuan-tuan. Baik. Seterusnya disebutkan dalam satu hadis diriwayat daripada daripada Umair, daripada Abu Amr, ataupun nama dia Abu Amrah Sufyan bin Abdullah, disebut daripada Nabi SAW. Daripada Abu Amrah dia tanya, qultu ya Rasulullah, katakanlah kepadaku wahai Rasulullah SAW. Kata Abu Umair, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ceritakan, tunjukkan pada aku, ataupun cerita sedikit pada aku, sampaikan pada aku, berilah pesanan pada aku, satu pesanan yang mana pesanan tersebut aku tak payah tanya dah orang lain. Kata Abu Umrah. Maka kata Rasulullah SAW, kul, katakanlah amantu billah, aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim, kemudian aku kamu berpegang teguhlah pada kata-kata kamu beriman pada Allah. Amantu billah tadi. Jangan kamu kata amantu billah tapi kamu tak pegang teguh pada kata-kata amantu billah tersebut. Tuan-tuan, beriman pada Allah, maka kata Nabi, selepas kamu beriman pada Allah, fastaqim, pegang sungguh-sungguh kalimah kamu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman ni hanya letak pada hati sahaja, tidak beriman melibatkan hati, melibatkan mulut, melibatkan anggota badan. Dan juga kena menzahirkan kepada orang lain tentang keimanan kita. Itu maksud dia istiqamah, fastaqim. Baik tuan-tuan. Maka seterusnya saya nak sebut sedikit dalam masa yang ringkas. Saya nak ambil masa dalam 5 minit lagi tuan-tuan. Dalam kita nak jadikan istiqamah kita ni betul-betul berjalan betul, kena ada 3 syarat. Syarat yang pertama, mesti ada niat. Tuan-tuan kena ada niat nak buat sesuatu secara istiqamah. Dia tak boleh jadi buat saja-saja, kena bagi niat. Niat apa? Kita azam tadi. Kita letak teguhkan dalam hati kita nak buat benda ni. Mesti buat tiap-tiap hari buat. Contohnya, tiap-tiap hari aku azam aku nak sembahyang duha. Buat. Tiap-tiap hari aku nak buat apa? Aku nak azam gini. Kena ada tuan-tuan. Kena mulakan dengan niat. Tak boleh kita tengah-tengah hari, tengah-tengah pukul 10 terlentak, hari ni buat duha, esok mungkin tak buat dah. Tapi kalau kita letak bermula umur aku pada tahun baru ini, perkiraan tahun baru ini, aku dah makin tua ni, maka aku nak buat benda ni setiap hari. Kena begitu. Kerana apa? Aku bimbang, takut-takut nanti umur aku tak panjang waktu kita kena letak. Setiap hari aku nak apa? Aku nak tunjukkan kebaikan Islam yang ada ni. Apa dia? Antaranya bercakap baik. Bermula dengan mana? Aku nak mulakan dengan isteriku. Aku nak mulakan dengan anak-anak. Cakap lembut dengan isteri. Balik cakap yang pening orang rumah. Kahwin 40 tahun tak pernah panggil yang. Balik kuliah malam ni panggil yang. Naik. Mulalah orang rumah rasa pelik. Apa pasal suami aku ni? Kau ada nak pasang hak lain, nak main yang ni. Baik tuan-tuan. Boleh, tak apa. Ajar, latih. Kadang-kadang kita orang lelaki dengan orang lain tak tinggi suara. Ni selalu orang rumah saya marah kat saya. Rumah saya marah. Abang ni kalau dengan kita, dengan saya, kakak sikit dah tinggi suara. Kalau cakap dalam telefon, tak ada pun tinggi. Kita jawab payah juga nak jawab tuan-tuan. Cakap telefon tak pernah dengar pun tinggi suara. Cakap dengan saya pun tak kena sikit tinggi selalu suara. Payah nak jawab tuan-tuan.
Sebab apa? Sebab hak telefon tu bukan bini kita kan. Kalau hak dalam telefon tu bini kita juga, mungkin tinggi jugalah suara. Tapi sebab jenis bini seorang macam tu lah. Hak marah apa hak tu. Hak nak gaya apa hak tu. Baik tuan-tuan, latih. Sebab isteri ni adalah apa? Adalah mereka yang sepatut kita layan dengan sebaik mungkin. Isteri pun dengan suami pun sama lah. Walaupun suami kita dulu macam Isaac dululah. Ataupun macam siapa tuan-tuan, apa Syafiq Kai. Dululah. Sekarang tak ada tuan-tuan, tak ada gigi pun tak ada dah. Kena anggap macam tu lagi. Ramai-ramai orang handsome atas muka dunia, handsome suami kita lagi. Jangan sebut depan suami, handsome-nya dia tu. Kecil hati suami tuan-tuan. Kecil hati. Jangan duk bandingkan suami kita dengan suami orang lain. Bagusnya suami dia. Aduh, jatuh maruah aku. Gitu tuan-tuan. Betul tak suami kan? Kalau dibandingkan, baguslah suami dia ni gini-gini. Aku tak bagus lah. Tak, jangan jaga hati. Kita latih benda tu, tunjukkan. Baru kita boleh bawa keluar. Kalau dalam keluarga kita tak latih, jangan cerita nak bawa di luar tuan-tuan. Abang mula dengan hak tu dulu. Mula dengan niat, dengan mula hak mana hak paling dekat dengan kita dahulu. Macam tuan-tuan tadi, kata nak mula sedekah. Hak mana paling dekat dengan tuan-tuan? Mudah sedekah. Surau masjid. Nak cari orang susah, payah mungkin tak jumpa. Tapi surau masjid tiap-tiap hari tuan-tuan datang. Masuk tabung tiap-tiap hari. Kalau setiap orang mari hari-hari tabung tu masuk RM5 seorang. Kalau kata sehari mari 30 orang, RM5 dapat berapa dah tuan-tuan? Berapa? RM150, betul tak? Seorang. Dan sekali mari, satu hari RM150. 10 hari bukan ke RM1,500 tuan-tuan. RM5 seorang baru. Malam ni berapa orang ada? Baik. Mudah ya tuan-tuan. Itu konsep dia kita buat. Maka surau pun tak bimbang nak buat program. Duit kita banyak. Duit daripada mana ni kita jemaah kita ni baik-baik hati belakang. Bukan nak minta tuan-tuan sedekah mari 10 apa 1000 suara sekaligus. Tak, berat cuba hak kecil-kecil. Setiap hari RM5. Seorang hari, seorang 10 orang dah RM50. 20 orang buat macam tu dah 100 dah tuan-tuan. 20 orang je buat 100 dah tuan-tuan. 10 hari 1000. Sebulan 3000 tuan-tuan. Masya Allah. Cukup senang tuan-tuan. Kalau kita ada azam. Baik, yang pertama mesti ada niat. Yang kedua, kita memilih amalan yang utama, bukan amalan yang ringan. Hak utama tuan-tuan, bukan hak ringan. Hak ramai-ramai orang buat biasalah tuan-tuan. Antara contoh amalan hak ringan, bagi tuan-tuan ni nak mari masjid ringan dah, mari surau ringan sebab ada memang buat dah. Hak lebih lagi daripada tu apa? Lebih lagi. Milih amalan yang terbaik, amalan yang utama. Dan yang ketiga, mahu tak mahu kena doa tuan-tuan. Kita nak istiqamah, ya Allah, kekalkanlah aku pada jalan kebaikan. Kekalkanlah aku pada jalan kebaikan. Teguhkanlah aku dalam keadaan begini sampai bila-bila. Bukan kata, ya Allah, kalau boleh yalah 2-3 hari aku nak rehat juga sehari. Tak payah fikir macam tu tuan-tuan. Baik, maka kita minta dengan Allah. Seterusnya tuan-tuan, kena ada bantuan. Ini nak sebut sikit, saya nak habiskan sikit tuan-tuan ya. Kena ada bantuan untuk kita istiqamah ni. Antara bantuan ialah sahabat-sahabat yang baik. Nak jadi orang yang istiqamah, nak memperjuangkan agama, kena duduk dalam golongan orang yang memperjuangkan agama juga, baru jadi tuan-tuan. Kita berkawan dengan siapa? Dengan orang-orang yang sibuk hal dunia, maka takkan jadi tuan-tuan. Tuan-tuan contoh, kalau katalah tuan-tuan ni minat naik basikal, kayuh basikal. Kawan-kawan tuan-tuan semua ni jenis hak pakai, hak jenis tak sembahyang. Sembahyang tak sembahyang ni tak kisah. Agak-agak tuan-tuan jadi orang bagus tak sembahyang. Mungkin sembahyang tak sembahyang biasa juga. Tapi kalau kawan-kawan tuan-tuan hak kayuh basikal ni semua jenis masuk waktu duha, berhenti mana-mana masjid sembahyang duha. Agak-agak tuan-tuan sembahyang ke tidak? Jadi sembahyang juga tuan-tuan. Gitu sebab sahabat yang baik. Dan yang kedua yang membantu ialah suasana yang baik.
suasana tersebut, masyarakat tersebut baik. Kalau semua masyarakat tu baik, maka insya-Allah akan jadi baik. Tapi nak bermula masyarakat tu tak boleh kita pergi cari secara tak ada nak hijrah apa semua. Kita bentuk sikit-sikit. Dan yang ketiga, mahu tak mahu tuan-tuan, ilmu mesti cari. Kena tahu mana yang penting, mana yang tak penting. Mana yang kita nak mulakan, mana yang kita nak kediamkan. Apabila kita sebut nak memperjuangkan agama Allah, nak memperjuangkan Islam dan sebagainya, nak berjuang di mana dahulu? Kena tahu begitu tuan-tuan. Maka itu antara bantuan-bantuan yang kita kena ada. Dan akhir sekali tuan-tuan, cabaran. Mahu tak mahu ada cabaran. Cabaran yang pertama, bisikan syaitan. Syaitan ni dia memang kukut mana pun dia akan bisik kita. Tengah-tengah kita buat baik, contoh tuan-tuan. Tuan-tuan dah berubah dah, tuan-tuan kata aku ni kalau malam nak bangun qiyamul lail dan sebagainya, bangun tahajud. Sampai 2 malam, masuk malam ketiga, mula-mula pukul 5 bangun. Malam pertama, malam kedua pukul 5 lagi. Malam ketiga 5 suku. Nampak sikit. Malam keempat, pukul 5 suku sedadah. 5 minit lagi lah. Bagi 5 minit lagi. Bangun 5 minit. Semalam dah buat 2-3 malam. Malam ni rehat lah. Ada tak mari benda macam tu tuan-tuan? Mari dugaan. Rajin dah 3 malam. Malam keempat dah 3 malam dah buat. Hari ni rehat lah. Rehat. Malam besok pula kita buat. Malam besok tuan-tuan apa jadi? Langsung tak bangun tuan-tuan. Itu daripada mana? Daripada syaitan. Yang kedua ialah nafsu. Nafsu kita, kita tak dapat lari nafsu kita. Sayangkan harta, inginkan benda sedap-sedap, benda yang ringan-ringan, benda mudah-mudah. Kalau boleh nafsu kita ni jangan cari susah. Jangan buat benda susah, buat senang-senang. Hak nafsu tu tuan-tuan. Mana senang-senang, ya tak payah cari masalah. Itu nafsu tuan-tuan. Nafsu ni. Dan yang ketiga, sifat mazmumah yang ada dalam diri kita. Sifat malah, sifat sombong, sifat suka kepada benda-benda yang memberikan keceriaan kepada kita, sifat-sifat mazmumah. Baik tuan-tuan, saya ringkaskan yang akhir ni sebab kita dah ambil masa yang agak panjang. Maka secara mudahnya tuan-tuan, kita faham tadi, apabila sebut istiqamah ialah kita ni, apabila kita mengaku pada Allah, kita beriman dengan Allah, maka janganlah kita segan, jangan kita takut, jangan kita malu untuk kita memperjuangkan cita-cita Islam dengan cara yang sungguh-sungguh. Itu yang dimaksudkan dengan istilah istiqamah. Wallahu a'lam tuan-tuan, mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang datang dari kelemahan dan kekurangan diri saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.